Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang tidak putus-putus yang sentiasa Allah curahkan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita ni'matul imani wal Islam, ni'matus sihhat wal aman untuk dunia akhirat kita, iaitu iman dan Islam. Untuk kehidupan mencari bekal di dunia ini, ni'matul amn wal aman, as-sihat wal aman. Kita sihat, negara pula aman. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam suratul Hijri. Suratul Hijri bermula daripada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, juzuk yang ke-14, juzuk yang ke-14, surah yang ke-15. Juzuk 14, surah 15, ayat yang ke-6, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 494. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan kita, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ayat yang kita baca ini berkisar tentang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang kafir musyrikin yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara istihza, perli mempersenda-sendakan, main-main. Anda rasa jemaah kita tahu dah bahasa Kelantan kata apa? Nganyi. Ya, bahasa Kelantan, nganyi. Ini semua perbuatan-perbuatan orang kafir. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat satu tuduhan jahat dan juga minta yang macam-macam benda yang pelik-pelik. Minta nak suruh mari malaikat lah. Tak padan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, tak jadi. Maka Allah SWT turunkan ayat ini sebagai jawapan, penjelasan kepada kedudukan yang kita sebut di awal surah ini. Kita pergi pada tafsir. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Allahu Akbar. Mereka yang engkar itu, puak-puak kafir masa tu, nama Quraisy. Kumpulan kafir zaman kita ni pelbagai nama ada. Tengok tempat, tengok negeri, tengok negara, tengok jenis orang.
Dan mereka yang engkar itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yang mu duk dakwa mu tu ada Quran tu, innaka la majnun, la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya engkau adalah majnun. Jadi ayat ini setelah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana ancaman keras diberi kepada puak-puak kafir. Bahkan Allah kata zarhum yakulu wa yatamatta'u, biarnya puak-puak dia tu sibuk dengan makan-makan je. Sebab apa makan? Dia sibuk dengan makan, dia kata puak-puak mu ni, kan? Dia ingat ke Nabi SAW itu bila Allah Ta'ala turun dari kalangan manusia juga, dia jadi panik. Dia kata, ada ke Nabi macam kita je, orang macam kita juga ngaku jadi Nabi? Tak mau. Sebab tu dia mari minta supaya Allah hantar mari malaikat. Dia minta apa? Allah Ta'ala bawa mari kepada Nabi kita malaikat. Maka dalam ayat yang lepas itu Allah Ta'ala bagi satu gertakan ataupun amaran kepada buat kafir. Mu ni kerjamunya cara makan dengan minum. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Allah kata apa? Biarkanlah dan biarkanlah mereka makan dan bersenang lenang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan. Tengok, angan-angan ni lah masalah kepada kita hari ni. Puak-puak kafir angan-angan dia nak hidup lagi, nak lama lagi, lepas tu dia mati jadi tanah beres. Itu angan-angan dia panggil. Khayalan-khayalan. Bagi kita orang Islam juga, panjang juga angan-angan tu. Panjang juga angan-angan. Panjang juga angan-angan, kan? Rasa tak cukup lagi, rasa tak cukup tua lagi, rasa sehat lagi, rasa panjang umur lagi, tak mau tak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka ini dia panggil kita telah dilekakan oleh angan-angan. Dilekakan oleh angan-angan. Karena itulah dalam hadis, tanda tuan-tuan, hadis yang diriwayat oleh Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini, hati orang tua sentiasa berkeadaan muda dengan dua perkara. Tanda kita coba kita coba muhasabah diri kita. Sebab bila Nabi sebut, sudah tentu di sana ada perkara-perkara besar yang nak diberitahu kepada kita, iaitu hati manusia yang sudah tua, al-kabir ini, sentiasa muda, fisnataini, dalam dua perkara. Yang pertama hubbud dunia, cintakan kepada kemewahan dunia. Nak harta banyak, nak isteri comel, ramai, anak-anak, dan satu lagi apa dia? Tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita, panjang khayalan. Ini dua perkara ini yang merosakkan kita. Maka disitulah timbulnya kata-kata hikmah daripada Imam At-Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma atala 'abdun al-amal illa asa al-amal. Apabila seorang hamba itu memanjangkan cita-cita dia, angan-angan dia, maka dia pun, amalan dia pun tak baik. Sebab dia kata dia lambat lagi, apa susah? Lantak dulu riba, lantak dulu rasuah, nanti kita kaya, kita taubat, kita pergi Mekah, contohnya. Ataupun
Dia sendiri pun tak beramal dengan amalan yang, kenapa tak solat tu? Lambat lagi. Bagi tempoh dulu. Oh, apa ni? Jangan sibuk-sibuk kan. Orang Kelantan kata jangan gaduh, jangan lorak, maknanya tak payah duk kejar-kejar lah, kita ada masa lagi. Kita ada tempoh lagi. Sekarang ni masih muda, baru 60 kan. Baru 70. Arwah ayah dulu 85 mati. Maknanya dia masih lagi duduk berfikir-fikir sedemikian. Kita kata maka tulul amal, panjang angan-angan ini da'un udalun wa maradun muzmin. Ahli tafsir kata panjang angan-angan ini adalah penyakit yang berbahaya dan kesakitan yang berpanjangan. Macam orang kena stroke dah. Bila panjang angan-angan ini telah menguasai hati seorang manusia, fasada mizajuhu, rusaklah cita rasa dia. Maka sukar untuk kita nak dapat kembali, nak mengubatinya, kecuali kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, belajar kitab-kitab adab wal akhlak, kitab-kitab hadis ataupun bahasa kita sekarang kitab tasawuf yang murni, jangan tasawuf yang pelik-pelik kan. Maknanya kita belajar di antara kitab yang anak suka baca, kitab penawar bagi hati. Tuan-tuan tengok penawar bagi hati, maka kita akan jumpa penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Baiklah para jemaah sekalian, yang menyebabkan panjang cita-cita menjadikan seorang itu malah ibadat ataupun bertangguh-tangguh, ataupun dia sanggup buat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia kata dia panjang umur lagi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua yang saya nak sempurnakan perbincangan kita yang lepas, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah, dari ayat yang pertama, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Itulah ayat-ayat kitab. Itulah ayat-ayat kitab yang lengkap. Wa Qur'anin mubin, dan Quran yang memberi penjelasan. Para ulama tadabbur mengkaji di sini kenapa dia sebut kitab dan Quran. Quran tu kitab. Tapi kenapa dikembangkan di sini? Tanda sikit para pelajar, para jemaah. Li'annahum ma'muruna bi kitabati, kerana para sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan supaya menulis apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Quran, tulis. Lihifzihi wa muraja'atihi, untuk menjaganya dan untuk murajaahnya. Jaga dan murajaah. Maka dinamakan Quran itu kitab sebelum dikumpul dan ditulis, dibukukan dalam mushaf. Belum bertulis lagi. Turunnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya para sahabat tulis. Para sahabat tulis. Dia panggil katabatul wahyi, penulis-penulis wahyu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta beberapa orang sahabat tulis. Apa yang turun, Nabi suruh tulis. Ditulis di atas kayu, ditulis di atas kulit-kulit, di belulang. Mana ada kertas zaman dia kan. Maka ditulis, kemudian dikumpul-kumpulkan. Maka ini kata di para ulama, mu'jizatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annama uhiya ilaihi sayuktabu fil masahif. Nih, wahyu yang aku turun pada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan ditulis dalam lembaran mushaf Quran. Kita nama dia mushaf. Akan ditulis. Belum tulis lagi masa tu. Masih terkumpul sana, duduk sini, dengar orang ni ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa orang kutab yaktubu nama unzilai, mengambil beberapa orang sahabat menulis apa yang diturunkan kepadanya. Wa min awwali ma btudi'a nuzuluhu, di awal turunnya Quran Nabi kata tulis. Wa qad wujida, dengar ni. Wa qad wujida jami'u ma hafizahu al-muslimuna fi qulubihim ala qadri ma wajaduhu maktuban yawma amara Abu Bakrin bi kitabatil mushaf. Allahu akbar.
Maka para sahabat setelah dikumpul Al-Quran itu dikumpul di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pandangan daripada Sayyidina Umar, kumpul-kumpul, maka alhamdulillah Quran tidak hilang. Yang dikumpul tidak hilang. Bila dibandingkan apa yang ada dalam hati para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran, mereka dapati ala qadri ma wajaduhu, apa yang mereka hafal sama dengan apa yang tertulis dalam kertas-kertas, dalam kulit-kulit, dalam kayu yang disebut tadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kita kata alhamdulillah. Adapun cerita karu buat Syiah yang mengatakan bahawa Quran kita sudah hilang, Quran yang ada ni 1/3 ya, 2/3 lagi sudah tidak ada, sudah dikhianati oleh para sahabat. Kita kata ini semua ni kata-kata daripada geng mulut busuk yang tak perlu kita layan kerana ataupun permainan mereka. Sebab kalau kita layan sangat-sangat berbahaya kita ni, para jemaah sekalian. Baiklah, itu perbincangan kita yang lepas. Maka pada kali ini, bila Quran begitu sifat dia, Quran yang mubin, Quran yang nyata, puak-puak Arab jahiliyah mereka sudah tahu Quran tu nyata. Bila dia mari dengar je Quran, mereka akan terpengaruh dengannya. Tapi apa boleh buat? Supaya orang tak pakai, tak terima Al-Quran, mereka telah bermusyawarah bagaimana nak buat tuduhan, nak menjauhkan masyarakat manusia ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah ayat ini. Wa qala al-musyriku Quraisy. Tengok ayat 6 yang kita baca. Dan berkatalah puak-puak kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, yang menyangka Quran itu turun kepada dia, kamu tu majnun, gila dalam ajakan kamu supaya kami ikutmu lah, dan meninggalkan sembahan berhala yang telah sebati dengan jiwa kita, yang telah kami dapati daripada tok nenek kami. Mu ni gila macam apa? Cakap apa dengan orang tak betul jalan gini? Itu kata-kata dia. Habis dia minta benda pelik pula. Tengok. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Lau ma ta'ti, mana kalau engkau tak mampu nak bawa datang. Dalam terjemahan ini kata, sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami untuk menjadi saksi tentang kerasulanmu. Buat mari malaikat lah. In kunta minas sadiqin, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Kalau mu ni orang benar, buat mari malaikat. Sedap juga yang cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halla tuhdiru ilaina al-malaikati liyashhadu lak ala ma taqul. Bawa mari malaikat lah, Mat. Nah, kalau betul engkau ni rasul, bawa mari malaikat tunjuk sini. Mana dia cabar Nabi, dia minta permintaan yang pelik-pelik. Kalau mari malaikat dia tak beriman juga kan. Maknanya fa illam ta'tina bil malaikati falasta bisadiqin. Sekiranya engkau tak mampu nak bawa malaikat mari, maka mu bukan orang benar. Itu je conclusion, natijah daripada dakwaan puak-puak kafir. Allahu Akbar. Tengok ayat 8. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzarin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Allah kata apa? Tiadalah kami menurunkan malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Tengok, datang juga kalimah al-haqq. Al-haqq illa bima yahiqqu. Kecuali kami bawa yang sepatutnya, yang layak. Seperti malaikat ni kerja dia turun bawa wahyu. Atau malaikat turun juga bawa azab. Pasal itulah puak Yahudi anti kepada Jibril kan. Dan turunnya malaikat itu multabisan bil hikmati wal maslahah
Malaikat turun dengan tugas-tugas yang membawa kebaikan dan maslahah kepentingan dengan penuh hikmah, bukan mengikut cadangan puak-puak kafir. Puak-puak muni siapa nak peduli. Kan? Bukan nak cadang jelah, tak ada masalah, tapi Allah Taala tak ambil kira kamu. Timbul lagi kalimah al-haq. Al-haq illa bil-haq. Apa dia perbahasan para ulama? Kata di Abu Hayyan, kata Al-Hasan Al-Basri, al-haq bermakna menurunkan risalah. Kerja malaikat waktu turun risalah, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja malaikat juga wal iyaz billah menurunkan azab. Itu makna al-haq, banyak makna sini. Yang ketiga, kerja malaikat juga qabdul arwah indal maut. Wa ja'akumul maut bil haq. Tengok kan? Datanglah mati itu dengan benar. Iza ja'at sakratul maut sakratul maut bil haq. Maknanya bila mari mati itu bil haq. Ayat ahad di sini dengan mana malaikat yang turun qabdul arwah indal maut. Qalahu Ibnu Sa'ib. Ataupun Al-Quran itu sendiri semua tak kira. Sama ada turun risalah, turun Quran, turun azab, turunnya malaikat nak ambil nyawa, tidak turun kecuali multabisan bil hikmati wal maslahah. Dia turun penuh dengan hikmah, penuh dengan maslahah. Baiklah para jemaah sekalian, kata di As-Sam'ani, semua benda, wahyu, mengambil nyawa, wa ihlakul kufar, membinasakan puak-puak kafir, kitabatil a'mal, kerja malaikat turun sebab nak tulis amalan kita ni, malaikat pagi, malaikat petang, kan? Semua tu adalah tugas-tugas para malaikat, tugas-tugas para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu tafsir para ulama. Bila malaikat mari, apa jadi? Bila malaikat datang, apa yang jadi? Tengok ayat Quran. Wa ma kanu izam munzarin. Sudahlah. Meminta ya, minta bila sampai masa, bila sampainya masa, malaikat datang. Dan pada ketika itu, ketika mana? Ketika turun malaikat, fara'au malaikata ayanan, mereka tengok dah malaikat. Tapi mereka tak beriman juga. Dan pada ketika itu mereka hingga tidak akan diberi tempoh lagi, tak ada lagi masa nak tangguh-tangguh. Malaikat mari, kena. Tengok nota di bawah. Yakni pada ketika malaikat diturunkan, kaum yang engkar itu akan dimirasakan dengan serta-merta. Kalau malaikat mari, jahanam. Mu jangan duk minta. Jadi sama ada malaikat tu ketika bawa rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak. Bila mereka tolak, maka datanglah azab. Ataupun ayat yang kita baca tadi, tanda para jemaah dalam surah Qaf ayat yang ke-19, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Allahu akbar. Dan apabila sampai ajal seorang, datanglah sakratul maut bil haq, membawa kebenaran yang dijanjikan. Maknanya malaikat tu mari, dia pun nampak dah malaikat ketika itu. Tapi apa boleh buat? Nak beriman pun iman, pintu taubat sudah tutup. Allahu akbar. Baiklah. Maka ayat ini peringatan kepada puak-puak kafir, kamu jangan duduk kerah kepala, jangan duduk besar kepala, jangan duduk minta-minta malaikat mari. Kalau malaikat datang, kamu tak beriman, habis, binasa. Ataupun malaikat datang, kamu baru nak beriman, waktu itu sakratul maut sudah datang. Kita kata, kita ni yang duduk sehari dua ni masih sihat walafiat, jangan tangguh. Nak taubat jangan tangguh.
Nak menambahkan ibadat jangan ditangguh. Nak tukar saham, tukar akaun, jangan tangguh. Akaun dunia kepada akaun akhirat. Kita dah bincang dalam ayat dulu. Kita ni Nabi salah sebut kata ma naqasat sadaqat malun min sadaqah, kan. Tidak kurang harta kita dengan sebab sedekah. Kata dia Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi. Kita, akaun kita tak kurang, cuma kita pindah akaun daripada akaun dunia ke akhirat, bas. Dan pulangan akaun akhirat, Masya Allah, 110, 1,700. Apa rugi? Siapa kata kita rugi? Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pindah kepada ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Allahu Akbar. Sesungguhnya, ini ayat. Tanda ni para pelajar. Ini ayat jaminan 100% daripada Allah Azza wa Jalla kepada penjagaan Quran yang diturunkan ini. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Allahu Akbar. Puak-puak kapi, kan, mari kata macam-macam Nabi kita ni tak betul, Nabi kita ni kalau Quran ni tak betul, kalau Nabi kita tak betul, Quran yang dibawa juga tak betul. Maka Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra, aku yang turunkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Tuhan nak pilih orang yang tak betul jaga Quran lah? Yang tak betulnya kamu yang menentang Al-Quran. Jangan duduk sedap hati sangat. Mana dalam Al-Quran itu nama dia Az-Zikra. Allah tak kata-kata aku turunkan Quran, tak, dia turunkan sifat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, ai Al-Quran yang aku turun itu mengandungi zikra, peringatan. Wal mau'izah, mengandungi pengajaran dan nasihat. Wasyaraf, dan juga kemuliaan. Kata orang, siapa dia nak mulia, berdampinglah dia dengan Al-Quran. Siapa nak mulia, berdampinglah dengan Al-Quran. Kan? Siapa dia kata? Ini bahasa yang digunakan oleh para pendakwah. Dia kata semua yang berkait dengan Quran mulia. Yang paling utama sekali siapa? Nabi SAW yang diturun padanya Quran. Maka Nabi lah yang paling mulia. Al-Quran diturunkan melalui Jibril, maka Jibril menjadi ketua malaikat. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar paling mulia dalam setahun. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, maka bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Manusia yang menjadi ahlul Quran, orang yang belajar Al-Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu, inilah orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa nak jadi orang mulia, berdamping dengan Quran. Bukan beli Quran banyak simpan lah. Belajar Quran, tadabbur Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang kita duk main tadabbur Quran, tapi dari sudut amalan kita jauh daripada Quran, maka kata-kata ini satu perbuatan yang sangat merugikan. Baik, maka para ulama katakan az-zikru di sini Al-Quran. Kenapa dinamakan Quran itu dengan zikri? Tadi saya dah sebut secara ringkas. Yang pertama, tanda kata di Ar-Razi, wujuh, beberapa sebab. Tanda yang pertama, annahu kitabun, Al-Quran itu kitab, terdapat dalamnya peringatan apa yang diperlukan oleh manusia untuk dunia dan untuk agama. Dua-dua dalam Quran ada. Yang kata Quran ini untuk agama saja, dunia lah, siapa dia cakap? Dunia dan akhirat, kehidupan dan agama, dua-dua sekali ada. Yang kedua, az-zikru, Al-Quran juga menyebut tentang anwa ala Allah,
menyebut kepada kita nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sangat banyak. Kita sebut dalam surah yang lepas, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, andainya kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Tak akan terhitung. Jangan main-main. Tapi kita kena hitung, barulah kita rasa, oh, banyak nikmat. Kan? Adakah kita buat cerita orang pergi hospital swasta, masuk oksigen yang kena bayar berapa? Menangis dia kata, aku hari-hari seduh oksigen Allah Ta'ala bagi. Berapa kalau kita kena bayar, kan? Maka dalam ayat Quran ada tazkir, ada mau'izah dan macam-macam lagi. Wa inna lahu lahafizun. Allah SWT bagi tahu kepada kita bahawa dia yang jaga Al-Quran. Siapa dia jaga Quran? Allah yang jaga. Yang ketiga, fihi zikru wasyarafu laka wa liqaumika. Quran itu juga zikr, peringatan dan kemuliaan bagi siapa yang beriman dan kepada keluarga kita. Sebagian dalam surah Az-Zukhruf ayat 44, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Ini di antara 3 ciri-ciri kenapa Al-Quran itu dinamakan dengan Az-Zikr. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan Az-Zikr. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kita pergi kepada ayat yang Tuhan kata, wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Az-Zikru. Apa makna zikru? Al-Quran. Kenapa nama Quran itu dengan zikir? 3 sebab telah saya sebut tadi. Dan akhirnya Allah kata apa? Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang memelihara dan menjaga Al-Quran ini. Tuhan kata, Tuhan tak serah manusia jaga. Allah sendiri jaga Al-Quran. Maka di sinilah kita mengatakan, para jemaah sekalian, tengok nota di bawah kata, dengan jaminan Allah Ta'ala ini. Penjamin jaga Quran siapa? Allah. Maka terpeliharalah kitab suci Al-Quran kami dari sebarang perubahan. Orang cuba nak ubah, nak khianat pada Quran, tak ada sama mampu. Cetak salah cetak Quran, tak sampai berapa hari dapat dikesan oleh budak-budak di kutab, budak-budak yang belajar di tahfiz baru belajar, salah ni, hadza khata, boleh tahu. Jangan duduk rasa Allahumma salli ala Muhammad. Jangan rasa kita ni buat konspirasi nak pesongkan Quran, tak akan mampu buat dia. Bila Allah bagi tahu wa inna lahu lahafizun, aku jaga Quran, kita jangan duduk gedebar, jangan duduk susah hati. Quran itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Tabarakallah. Para jemaah sekalian, maka tak ada siapa boleh ubah, dan bersinarlah cahayanya ke seluruh dunia. Cahaya apa? Cahaya Al-Quran ini bersinar ke seluruh dunia. Dalam tafsir dia kata wa in lahu lahafiz fi hali inzali. Ketika nak turun Quran itu, Allah Ta'ala jaga daripada dicuri dengar oleh syaitan. Mula-mula syaitan dia boleh naik ke langit dan dia dengar apa yang malaikat bercakap, benda-benda yang nak berlaku. Kemudian dia bagi tahu kepada ahli sihir, ahli nujum, bagi tahu maklumat. Kemudian bila mari dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu bila syaitan naik ke langit, kena syihab, orang panggil ni tahib bintang. Apa tahib bintang ni? Meteor. Yang terjemahan dia sekarang ni. Maknanya kena lontar dia orang ni. Tak boleh nak naik. Dia pun cari-cari sebab apa? Bila dia dengar Nabi cakap, dia kata inilah punca dia, tengok. Maknanya kawalan. Setelah diturun Al-Quran, Allah Ta'ala jaga lafaz dia, jaga makna dia daripada ditambah dan dikurang. Tak seperti kitab-kitab yang terdahulu yang telah kita bincang. Baru ni saya bincang dalam hikayat fiqhiyah tentang bagaimana cerita perjalanan Taurah, perjanjian lama itu dengan Injil, sudah berlaku tahrif, tabdil dan macam-macam penyelewengan. Maka kita mengatakan Al-Quran ini tak ada siapa mampu nak tukar-tukar, nak tambah-tambah. Cuma berlaku sedikit kekeliruan, salah faham, itu berlaku.
Maknanya orang boleh salah fahamkan Quran, tapi walau macam mana pun akan ada ulama-ulama ar-rabbaniyin, ulama-ulama yang ikhlas, kan? Ulama-ulama yang apa ni, yang betul-betul mempertahankan Al-Quran itu bahasa wujud. Tuan-tuan jangan takut. Cuma setakat mana orang kafir berjaya, kita kena tengok juga. Bukan kata tak berjaya langsung, puak-puak kafir, puak-puak konspirasi ni nak kena kepada Quran, kan? Ada juga kejayaan dia. Dia kata apa? Dia kata Quran ni kita nak pesong Quran tak boleh, tapi kita pesong tune perjalanan pemikiran manusia kepada Quran itu ada. Dia ambil anak-anak orang Islam, benarkan baca Quran. Kamu Islam? Ya, belajar Quran. Bila besar, habis kelas fardu ain, dibawa ke kelas-kelas kolej-kolej yang hebat-hebat, yang bersifat antarabangsa, maka ketika itulah mereka telah diasuh dengan pendidikan sekular. Ia mengatakan Quran ini bersifat peribadi untuk agama aja. Ada majlis-majlis keagamaan, Quran dibaca. Majlis-majlis acara-acara kematian, Quran dibaca. Tapi majlis perundangan, majlis kehakiman, majlis menggubal undang-undang dustur, jangan bawa Quran. La. Mereka telah meletakkan undang-undang ciptaan mereka lebih tinggi daripada Quran. Itu mereka mampu. Jadi kita anak orang Islam pun, saya mengaji Quran, saya baca Quran. Bila guru Quran agak bersimpuh duduk, tak? Allahu Akbar, nampak tertik terning kata orang waktu duduk belajar depan guru. Lepas letak Quran, pemikiran dia pemikiran lain. Tak tutup auratnya dengan percampurannya dengan. Tapi ada lagi Quran dalam jiwa dia, kita kata boleh. Cuma mereka dipisahkan daripada kehidupan dengan isi kandungan Quran. Cuma Quran itu menjadi ritual, menjadi bacaan, jadi acara. Quran, saya beli Quran mahal-mahal ni. Maka kita mengatakan mereka tak mampu nak rusakkan Al-Quran, tapi syaitan dengan geng-geng dia mampu merusakkan pemikiran umat Islam itu daripada memahami Al-Quran. Kerana itulah Al-Quran itu boleh dipertandingkan, boleh dimusabakahkan, boleh diacarakan, tapi Al-Quran tidak dibenarkan dibawa ke dewan-dewan kehakiman, tidak dibenarkan di dewan pengadilan, di dewan mahkamah, untuk dijadikan di dewan parlimen, untuk digubal sebagai dustur daulah Al-Quran. Itu tidak berlaku. Kecuali beberapa negara yang masih lagi beramal dengan undang-undang hudud, undang-undang syariat, mereka berjaya. Kita kata alhamdulillah, Allah jamin Quran ini tak boleh diubah. Cuma orang barat, orang kafir mampu mengubah pemikiran kita kepada Al-Quran. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tak mungkin. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada kali ini, iaitulah yang pertama tentang apa yang Allah Ta'ala sebut, bahawa mereka kata Nabi itu gila. Mereka kata macam-macam kan Nabi, perli, tapi antaqhumullah bil haqqi. Allah Ta'ala sampaikan dengan apa yang benar. Dengan cara mana? Dengan cara mereka tak boleh, tidak boleh nak cerca Nabi secara total, tak boleh. Dengan adalah hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy. Mu jangan pelik bagaimana Allah Ta'ala palingkan hati puak-puak kafir ni daripada mencerca aku dan melaknat puak-puak aku. Yashtumuna muzammaman. Hak mereka laknat, hak mereka kutuk, hak mereka komen tu benda-benda yang tak baik. Dan mereka laknat, wa ana Muhammadun, akunya Muhammad yang terpuji. Mana dia kata anu Abi Kabsyah lah, ya ahli sihir lah. Hak dia puji, hak dia kutuk tu ahli sihir, orang gila, apa lagi, sahir, syair. Jadi yang kena kutuknya orang gila,
Yang kena kutuk penyair-penyair, pokok sastrawan. Yang kena kutuk orang majnun, sahir, syair. Aku, kata Nabi SAW, Muhammadan, yang terpuji. Dia tak kutuk aku. Maka Allah Ta'ala jauhkan diriku daripada dikutuk oleh puak Quraisy. Yang mereka kutuknya kumpulan-kumpulan yang tersebut tadi. Kita kata Allah Ta'ala pelihara Quran. Allah Ta'ala jaga orang yang diturun padanya Quran, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri, penerima Al-Quran itu, Allah jaga dia, keturunan dia jaga daripada awal lagi sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nasyid ataupun qasidah yang selalu dibaca tentang Nabi, dia kata apa? Hafizal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada sawnan lismih tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Allah SWT jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keturunan dia daripada Adam sampai ayah dia, tidak ada daripada keturunan mereka yang tidak baik. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah jaga Nabi kita tidak dicerita. Yang diceritanya 3 kumpulan tadi lepas. Pasal itulah kita ni, kalau orang mari cerita kita, mari cerita kumpulan-kumpulan yang kita tidak ada dalam tu, tak usah dia sakit kepala. Dia cerita puak tu bukan cerita aku. Kita kata lepas. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala kata, malaikat ni bila dia turun bil haq. Dan mu jangan duk minta gopoh ke, jangan minta nak cepat ke, kan? Jangan minta nak cepat. Kalau cepat, cepatlah mati, cepatlah habis kamu punya projek, kan? Masya Allah, tabarakallah. Timbul lagi masalah. Puak-puak kafir kata, kenapa Tuhan kata nahnu, kami turunkan Quran? Maknanya kami. Kita ni kalau bercakap kami, makna ramai. Maka di sini dia panggil min adatil muluk, adat pembesar-pembesar, raja-raja. Apabila mereka bercakap, dia tak kata saya seorang, ana lah, dia guna nahnu. Maknanya dia panggil bahasa besar. Nahnu fa'alna, kami yang buat. Menjadi adab pembesar. Maka di sini menjadi satu adab. Allah kata nahnu, kami, bukan makna ramai. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, seorang saja, wahdaniyah dan keesaan Allah Ta'ala. Tapi itu dia panggil bahasa percakapan menunjukkan kepada keagungan. Jangan duduk main pening, tak? Duduk main dengan nahnu dengan ana apa pening dah. Macam nak pergi jauh lagi kita ni. Allahu Akbar. Yang akhir sekali ayat ini, ayat yang kita baca, inna nahnu nazzalna dzikra, ini dilalah menunjukkan bahawa ilmu yang dibangkitkan kepada, yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madbutun wa mahrus, dijaga dan dipelihara. Termasuklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sunnah ni bercampur-campur, Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama hadis yang mengumpul hadis Nabi, kemudian memilih mana yang sahih, mana yang tak sahih, mana yang diterima, mana tak diterima, kan? Pelik kalau kita tengok dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ulama-ulama Jarh wa Ta'dil yang mengumpulkan nama-nama rawi hadis, ajaib kita, ya Rabbi. Orang ni bohong, orang ni siqah, orang ni dipercayai, orang ni riwayat dia, orang ni bohong, orang ni dusta. Kerja dia nak cari seorang-seorang bukan senang. Tapi Allah Ta'ala lahirkan mereka ini untuk nak menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dibawa masuk benda-benda yang tak betul, benda-benda yang karut-marut. Jadi alhamdulillah. Cuma mari zaman kita ini, asal ke hadis gak hadis lah. Tak kira lah sahih ke, dhaif ke, batil ke, maudhu' ke, hadis juga lah. Jangan main-main. Jadi dalam hadis Al-Quran Allah Ta'ala jaga, dalam sunnah Nabi SAW juga ada penjagaannya daripada para ulama-ulama Islam. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan akan datang, bermula ayat yang ke-10. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. InsyaAllah kita akan bincang sambung dalam siri akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.